Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan memberikan analisa berkaitan bagaimana kita menghak-upayakan ekonomi rakyat negeri Sabah, kerana sebuah negeri yang begitu besar, begitu banyak resources ataupun perkara-perkara yang boleh dilakukan dari aspek meningkatkan daya saing dan juga sosio-ekonomi rakyat Sabah. Biarpun pelbagai isu yang melanda dalam kita melihat isu-isu kemiskinan misalnya, masih ada daerah-daerah yang termiskin di Malaysia, majoritinya ataupun kebanyakannya berada di negeri Sabah. Dan kalau kita melihat indeks multidimensi ataupun indeks kemiskinan pelbagai dimensi MPI sebagai alat untuk mengukur kemiskinan dan juga peningkatan sosioekonomi. Dari laporan yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Wan Ahmad Amirzal Wan Ismail dari Universiti Malaysia Kelantan, kalau kita rujuk kepada negeri Sabah, indeks kemiskinan multidimensi pada 2019 sekitar 0.0622, manakala pada 2022 0.049 dan menunjukkan penurunan 0.0124. Walaupun indeks multidimensi ini bukan perkara baru, tetapi ia tidak menjadi rujukan utama kalau kita melihat indeks kemiskinan tegar di negara kita. Tetapi kalau kita merujuk kepada Sabah dari laporan profesor ini, MPI di Malaysia masih menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan, terutamanya di negeri Sabah, kerana ada beberapa program-program intervensi kerajaan sama ada peringkat persekutuan dan negeri berlaku dan menyebabkan peningkatan itu. Penurunan kemiskinan multidimensi ini dipacu dengan peningkatan akses kepada air bersih, sanitasi dan komunikasi. Isu kepadatan bilik dan kutipan sampah masih tinggi, perlu penambahbaikan infrastruktur perumahan dan juga perbandaran. Antara dimensi yang paling menyumbang kepada indeks pelbagai dimensi kemiskinan ini iaitu taraf hidup, iaitu berkaitan dengan dimensi paling dominan. Keduanya pendapatan, tekanan ekonomi semasa, ketiganya kesihatan, bagaimana perkhidmatan kesihatan adakah bertambah baik ataupun statik, dan keempatnya pendidikan stabil, perlu diberikan perhatian kepada negeri-negeri ataupun daerah-daerah ini. Jadi itu sebagai satu latar bagaimana kita membincangkan topik kita pada malam ini, kerana ini penting dalam kerancakan kempen politik yang sedang berlangsung untuk menuju PRU Negeri Sabah pada 29 November ini, kerana kita ingin memberikan gambaran secara akademik dan juga analisis yang lebih neutral, kerana kami membawakan pakar-pakar yang terlibat secara langsung dan tidak langsung berkaitan meningkatkan ataupun menghak-upayakan ekonomi rakyat negeri Sabah. Kerana seringkali diangkat dalam kempen ini tiga benda yang menjadi tumpuan, iaitu isu air bersih, isu berkaitan bekalan tenaga elektrik dan juga isu pembinaan jalan raya ataupun lebuh raya yang baik. Itu menjadi tumpuan utama setiap ahli politik dan juga kempen parti politik sepanjang pilihan raya umum negeri Sabah kali ini. Jadi Dr. Fidausi Sufian, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sabah sudah pun bersedia. Assalamualaikum Dr. Fidausi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Terima kasih kerana kita akan memberikan gambaran bagaimana impak pelaburan dan juga jenis pelaburan yang menjadi tumpuan oleh negeri Sabah untuk memajukan sektor ekonomi dan juga menghak-upayakan tenaga kerja negeri Sabah. Ya. Dr. Jaing Yassin, Pensyarakanan UiTM Sabah, Penasihat APPJM SDG Wilayah Sabah. Dr. Jain, apa khabar? Baik Tuan Haji. Terima kasih. Dr. Izan Jamil, Fellow Penyelidik Pusat Pembangunan Ekonomi dan juga Dasar Universiti Malaysia Sabah. Dr. Izan, apa khabar? Selamat pagi. Alhamdulillah, sihat. Tuan Haji, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Dan akhir sekali Farzin Shazila, Naib Presiden Persatuan Usahawan Sosial Sabah ataupun SOSIA. Assalamualaikum Farzin, apa khabar? Kabar baik. Terima kasih. Jadi untuk kita mulakan topik kita, jadi saya nak mulakan mungkin realiti di kalangan pengkaji di lapangan, kerana mereka ini bergelumang dengan rakyat, berada di lapangan melihat indikator-indikator penghak-upayaan ekonomi negeri dan juga rakyat negeri Sabah. Mungkin realitinya bagaimana? Saya nak mulakan dengan Dr. Izan sendiri. Bagaimana kalau kita mungkin ini perkara-perkara yang agak ataupun sensitif lah. Mungkin di kalangan
pemegang taruh utama, terutamanya pemimpin politik, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Rakyat dan kerajaan tak suka berkaitan kalau kita rujuk daerah-daerah di Sabah ini masih ketinggalan, masih jauh miskin dan sebagainya, kerana fakta-fakta itu dikatakan mungkin tidak tepat. Mereka berada di lapangan, mereka rasa ada jurang-jurang yang mungkin boleh dipertikaikan dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Izzan sendiri, bagaimana kita mengukur kemiskinan terutamanya di daerah-daerah Sabah, ataupun kita ingin merujuk kemiskinan multidimensi itu lebih tepat, kerana ia akan memberikan ukuran dari pelbagai aspek berbanding kadar pendapatan isi rumah yang seringkali dirujuk oleh pihak DOSEM ataupun daripada Kementerian Ekonomi dan seumpamanya. Dr. Izzan, silakan. Ya, terima kasih lagi sekali Tuan Haji Nazri dan Awani kerana memberi saya peluang. Dan untuk saya mulakan ini, saya ingin mengingatkan yang di mana Sabah ini merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia dan sangat kaya dengan sumber asli daripada minyak dan gas, tanah yang subur, biodiversity dan kawasan-kawasan pelancongan yang bertaraf dunia. Tapi kita dapat melihat sebenarnya majoriti rakyat Sabah tidak menerima tempias daripada kekayaan sumber-sumber asli ini. Okey, dan saya suka untuk melihat data-data daripada DOSEM berbanding dengan MPI itu. Dan data daripada DOSEM menunjukkan kadar kemiskinan di Sabah ini bukannya kes terpencil, kerana lebih separuh daripada daerah di Sabah ini, 13 daripada 27 daerah di Sabah ini mempunyai pendapatan isi rumah di bawah median pendapatan negara. Dan bila kita zoom in, sebenarnya daerah-daerah ini kesemuanya terletak di kawasan pedalaman. Dan jika kita zoom in lagi sekali, kita bandingkan setiap daerah-daerah pedalaman ini dengan Bandaraya Kota Kinabalu, jurang dan perbezaannya sangat ketara, baik daripada pendapatan isi rumah sehinggalah ke akses-akses awam seperti sekolah, hospital dan juga klinik kesihatan. Jadi saya berpandangan di mana keadaan ini berlaku apabila pembangunan sebelum ini terlalu tertumpu di kawasan bandar dan menyebabkan penduduk di kawasan pedalaman ketinggalan dan tidak mempunyai peluang ekonomi dan akses yang sama rata dengan kawasan bandar. Tambah perit lagi keadaan infrastruktur realiti yang kurang baik menyebabkan kos-kos pembangunan yang sangat tinggi dan menyebabkan pelabur-pelabur baik dari dalam negara maupun luar negara tidak berminat untuk melabur di kawasan luar bandar ini. Jadi saya juga dikala hangat dengan dalam keadaan suasana pilihan raya umum ini kan, saya sebenarnya melihat banyak pihak cuba menunding jari dan mengatakan yang rakyat Sabah ini miskin dan dinafikan pembangunan kerana Sabah tidak diberi royalti minyak yang lebih besar. Dan baru-baru ini berkenaan dengan 40% geran khas daripada hasil pendapatan bersih yang dikutip daripada negeri ini. Okay, no doubt about it. Tapi saya cuba mengambil pendapat yang sedikit berbeza, especially daripada sudut polisi dan juga implementasi agenda pembangunan negeri. Pada saya, pembangunan di Sabah ini mulai ketinggalan dan terkeluar daripada landasan yang sepatutnya apabila negeri Sabah melaksanakan sistem penggiliran ketua menteri daripada tahun 1994 sehinggalah tahun 2003. Jadi setiap ketua parti datang daripada kaum yang besar di Sabah ini diberi peluang untuk menjadi ketua menteri selama 2 tahun. Oleh kerana itu banyak polisi, agenda dan projek-projek yang baik sebenarnya tidak dapat dilaksanakan kerana perubahan pentadbiran dan seterusnya membantutkan pembangunan negeri itu. Saya go through pengumuman-pengumuman dasar dan juga agenda-agenda pembangunan di tahun-tahun tersebut. Kebanyakannya projek-projek yang diumumkan itu sangat baik, tetapi hasilnya tidak kelihatan. Saya berpandangan di mana ketua menteri dan kabinet ketika itu mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakan sesuatu polisi dan agenda pembangunan yang dirancang. Tambah parah lagi, apabila pentadbiran baru naik
mereka tidak meneruskan agenda sebelumnya dan datang dengan agenda baru. Dan kerana itu sebenarnya kita melihat Sabah ini mula membangun apabila sistem penggiliran itu dimansuhkan dan seterusnya inisiatif Sabah Development Corridor yang diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mula meletakkan Sabah di landasan pembangunan yang baik. Tetapi seperti yang Tuan Nazri katakan tadi, hari ini negeri Sabah sedang berhadapan dengan masalah tiga serangkai iaitu jalan raya, elektrik dan air. Masalah ini sebenarnya adalah hiccup sah di dalam pembangunan negeri. Sebagai contoh, tanah-tanah di Sabah ini sangat subur, tetapi kita tidak mempunyai banyak kawasan pertanian yang boleh kita bangunkan kerana bekalan air yang tidak mencukupi. Betul. Oleh itu, saya menekankan sesiapa yang akan menjadi kerajaan yang akan datang ini, mereka mestilah menumpukan sepenuhnya di dalam menyelesaikan masalah tiga serangkai ini. Sabah ni sebenarnya berada di kedudukan yang sangat strategik dan mampu menarik lebih banyak pelabur sekiranya kita mempunyai infrastruktur yang sangat baik. Dan pada pandangan saya, infrastruktur sepatutnya datang duluan dan only pelabur akan masuk. Dan seterusnya saya melihat kerajaan negeri Sabah ini kita terlalu bergantung dengan hasil minyak. Kerana itu saya merasakan yang kerajaan negeri Sabah yang akan datang perlu berani dan kreatif di dalam meneroka pendapatan baru. Dan saya sebenarnya tertarik dengan inisiatif penubuhan taman-taman industri yang baru iaitu di Kota Belud, Kudat dan juga Beaufort. Taman-taman industri ini sebenarnya boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi luar bandar, di mana lebih banyak peluang ekonomi dan pekerjaan yang boleh diwujudkan di luar bandar. Wujudnya taman-taman industri ini, penduduk di sekitar taman industri itu boleh menerima impak dan limpahan yang positif daripada pembinaan taman-taman industri ini. Dan seterusnya mungkin mengurangkan masalah kadar kemiskinan di negeri Sabah itu. Menarik. Dr. Firdausi, kalau kita dengar secara dekat apa yang dikatakan Dr. Izan Azian sebentar tadi, maksudnya kadar jurang pendapatan di kalangan rakyat Sabah begitu besar, ya, terutamanya antara bandar, pinggir bandar dan juga kawasan kampung dan kawasan pedalaman. Dan sebab itu akses itu ataupun perkara-perkara asas yang membantu ekonomi dan juga pergerakan rakyat dari satu tempat ke satu tempat untuk berurusan perniagaan itu akan menjadi catalyst atau akan menjadi katakan faktor penentu untuk menentukan mereka mendapat pendapatan yang lebih baik. Jadi bagaimana Dr. Firdausi sebagai pengkaji ekonomi dan juga sekarang sebagai CEO Invest Sabah, perkara ini perlu dijadikan asas dahulu. Betul, kita ingin menarik pelaburan berkualiti tinggi untuk memberikan pekerjaan yang bergaji tinggi kepada rakyat negeri Sabah, tetapi jika kemampuan untuk memberikan bekalan air bersih yang mapan kepada kilang-kilang ataupun kawasan industri baru itu tidak boleh diberikan, maka kita akan berhadapan masalah. Begitu juga akses jalan raya lebuh raya yang baik dari kawasan industri di Lahad Datu ataupun di KKIP dan sebagainya untuk ke Sepanggar atau ke lapangan terbang dan sebagainya. Jadi pandangan Dr. Firdausi tentang itu. Ya, terima kasih Tuan Haji. Apa ni Dr. Izam telah memberi banyak komprehensif lah political economy analysis di Sabah ini. Dan sebalik kepada soalan tersebut ya Tuan Haji. First step to progress, we have to admit what is our challenges and our problem. Okey, itu adalah perkara pertama. Sudah tentu kalau kita lihat memang kita mempunyai banyak cabaran. Contohnya tiga serangkai, isu-isu infrastruktur yang benda ini bukan benda baru, sudah benda yang lama pun. Betul. Jadi Tuan Haji untuk melihat pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi di Sabah ini. Jadi saya nak bagilah ada dua, kita pernah mengalami di mana kadar pertumbuhan ekonomi kita itu berada dalam yang amat positif, trajektori yang amat baik. Pada 83 GDP contribution kita 14% dan pada 2017 adalah 86.7%. Ini adalah satu episod ekonomi di mana kita menunjukkan yang kita ini boleh. Walaupun pada masa itu kita mempunyai pelbagai cabarannya. Nah, sekarang ini bila kita lihat
daripada kita lihat pertumbuhan ekonomi Sabah ini, pertama sudah tentu kita punya infrastruktur memang ada banyak cabaran. Isu tiga serangkai yang dikatakan itu. Tapi begini, untuk kita mengurangkan ataupun mengatasi masalah ini. Pada hemat saya melihat pada trajektori ekonomi ini dan juga kita ingin mengukuhkan ataupun apa yang sekarang ini dikatakan sebagai catalytic growth ya, untuk negeri ini memerlukan pelaburan. Sebab pelaburan amat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam mana-mana pembangunan ekonomi pun, Malaysia secara keseluruhan pun, pertumbuhan melangkaui ataupun mendahului pembangunan. Pertumbuhan maksudnya kita perlu kekuatan fiskal. Perlu ada duit lah, in a layman example ya. Jadi kita perlu perkukuhkan kapasiti fiskal negeri dahulu. Sebab kita dengan adanya kapasiti fiskal yang kukuh, maka kita bolehlah mempunyai dana untuk membina infrastruktur. Kita mempunyailah dana untuk membina jalan raya di mana mengikut list federal list, state list di mana di bawah kawalan kita lah. Sebab Ya. apa-apa pun berkaitan dapat dengan infrastruktur. Sebab dalam set up asymmetrical federation kita ini amat Ya. berbeza sebab banyak bajet-bajet pembangunan itu terletak dalam persekutuan. Jadi ini amat penting. Jadi kita Mhm. perlukan kukuhkan fiskal negeri dahulu. Nah sekarang ini kalau kita lihat dengan pelaburan-pelaburan yang ada sekarang ini kita nampak pendapatan negeri itu meningkat daripada 3,9 bilion sekarang sudah 6,9 bilion dalam masa 4 tahun. Jadi ini adalah satu perkara yang baik, di mana dengan adanya fiskal ini, maka itulah yang seperti yang dinyatakan oleh Dr. Izan tadi itu kita boleh perkenalkan industrial park, Ya. ataupun taman industri. Kita ada satu taman industri yang kita terajui yaitu Kudat Blue Industrial Park. Di mana dalam RMK 13 ada dinyatakan tentang blue economy, di mana Sabah itu menerajui konsep blue economy ini. Jadi, kalau kita lihat, inilah yang sebenarnya yang kita perlukan, yaitu pelaburan. Tapi kan, pelaburan jenis apa itu juga penting. Right? Adakah pelaburan ini adalah berkonsepkan hanya mengambil resources seperti dahulu, pada masa itu Malaysia lah, pada 50-an, 60-an. Adakah kita harus teruskan resource extractive activities? Sudah tentu tidak. Jadi kalau kita lihat pelaburan-pelaburan yang sedia ada ini, kebanyakannya apa yang kita ingin lakukan adalah untuk meningkatkan nilai tambah itu Ya. ataupun meningkatkan economic complexity. Ini bukan perkara yang senang ya, bukan Ya. okey kita kena ada dasar ini kita terus buat. Tidak, dia memerlukan usaha, memerlukan whole of government approach untuk memastikan yang kita ini fokus pada pelaburan yang boleh meningkatkan nilai tambah negeri. Mhm. Contohnya kita tengok macam 20 tahun dahulu Sarawak punya contribution kepada manufacturing industry itu hanya single digit. Tapi bila fokus dilihat pada sektor-sektor yang boleh membawa dan mengembangkan hiliran itu, kita nampak sekarang sudah double digit. Alright, Sarawak different model, Sabah ada model dia tersendiri. Sebab kita mempunyai comparative advantage yang berbeza, konteks yang berbeza, market size yang berbeza, dan juga market access yang berbeza. Jadi sekarang ini bila kita lihat apabila kita mempunyai Ya. kekuatan, mempunyai fiskal yang kukuh secara gradual, ia memberi sedikit sebanyak mengukuhkan, membina infrastruktur-infrastruktur yang ada. Selain daripada itu juga kita nampak sebab kita tidak boleh nafikan bahawa banyak bajet itu memang datang daripada persekutuan apabila berkaitan dengan infrastruktur. Sekarang ni ada jawatan kuasa persekutuan negeri yang akan menyelaraskan lebih daripada 1,000 projek untuk memastikan Ya. ekosistem pelaburan itu berada dalam keadaan yang optimum dan juga sihat lah. Jadi ada 3 industrial park ni amat penting yang baru diluluskan. Harap-harap jangan tukar lah. Jadi contohnya macam Kudat, Kota Belud, Beaufort. Sebab untuk negeri Sabah, untuk maju, kita perlu Ya. ada industrialisasi patut sebagai
nadi kepada pembangunan dan juga modernisasi. Kita boleh bergantung dengan tourism. Tourism atau pelancongan. Tahun depan adalah tahun lawat Malaysia. Lepas 14 Ya. tahun kita menunggu dan sudah tentu Sabah itu adalah low hanging fruit untuk Sabah untuk mendapat menjana lebih banyak pendapatan. Namun kita kena faham sebab kerajaan negeri faham pada 2020 dahulu bila kita amat bergantung dengan tourism apa berlaku sekiranya COVID ya. Jadi ini yang kan untuk memastikan kemampanan ekonomi itu industrialisasi dan pelaburan dalam industrialisasi itu penting. Dan satu lagi ya Tuan Haji, yang paling Ya, penting silakan. sekarang ini. Saya rasa pelaburan yang bersifatkan infusion ini yang orang selalu terlepas pandang. Bukan saja kerajaan negeri, ya, kerajaan negeri Sabah tetapi Malaysia secara keseluruhan. Apa maksud dia itu ke infusionnya? Itu pertama, di mana pembangunan pelaburan yang membawa pada perkembangan hiliran. Hiliran itu proses dapat memberi limpahan dalam ekonomi tempatan, mampu mencantum rantaian pengeluaran tempatan dan juga antarabangsa. Ini yang paling penting dan bukan mudah ya. Dan Ya. satu lagi yaitu meningkatkan tenaga mahir guna tenaga agar mereka ni terutamanya di Sabah ni mempunyai gaji yang bermaruah. Tadi Dr. Izan mengatakan bahawa tentang gaji, lepas itu tentang Tuan Haji Betul. telah beri konteks tentang kemiskinan. Ya inilah yang penting, iaitu pelaburan yang bersifat infusion. Dan sekali lagi ini perkara bukannya mudah ya untuk kita memastikan ada infusion. Ini memerlukan dasar yang khusus dan juga mempunyai orang-orang yang kemahiran labor force yang sedia ada untuk memastikan yang kita ni dapat infuse. Sebab kalau tidak ya Tuan Haji, dia akan menjadi satu pembangunan dipanggil dualism. Satu ekspor yang amat tinggi berkait dapat dengan pengeluaran yang besar, tinggi ya. Tapi pada masa yang sama dia ada disconnected dengan rantaian pengeluaran tempatan. Ini yang kita tidak mau berlaku. Contohnya, saya bagi satu contoh yang terbaik. Contohnya sekarang ini apabila Petronas datang ke Sabah dengan adanya CCA itu, Commercial Collaborative Agreement. Dengan CCA dia mewujudkan JCC, Joint Collaborative Council, dan seterusnya wujudlah Local Content Council. So Local Content Council ini sebenarnya memastikan bahawa mana-mana orang-orang Sabah dan juga pemain-pemain industri dalam oil and gas ini dapat menyertai dalam rantaian pengeluaran oil and gas. Ini amat penting. Dan Ya. melalui itu juga, contohnya CCA itu telah memberi komitmen 12 bilion untuk OGCE. Yang ini di bawah apa orang bilang lebih kepada sektor oil and gas service sector. Ya, jadi ini memastikan bahawa limpahan itu ada dirasai oleh rakyat Sabah. Dan kita nampak sudah ada nampak perubahan lah daripada 3% sahaja dulu participation rate sekarang sudah meningkat kepada 36 lebih peratus dan gradually. Jadi inilah contohnya yang infusion yang kita perlu ada di mana kita ada pelaburan sumber yang amat besar, Ya. right? Tapi pada masa yang sama je rakyat kena rasai, orang Sabah kena Ya. rasai melalui dengan takbir urus yang baik. Dan satu lagi Tuan Haji berkait dapat dengan pelaburan ini. Kadang-kala kalau kita lihat sekarang ini pelaburan amat kompetitif. Sekarang ini pelaburan bukan lagi melihat Malaysia versus Singapura ataupun Malaysia versus Filipina. Dia lebih kepada Kedah versus Singapura. Johor versus Thailand contohnya, termasuk so maksudnya takbir urus tata kelola pelaburan itu amat penting. Bukan saja infrastruktur. Bagaimana kita mengurus, bagaimana kita mempercepatkan dan permudahkan pelaburan itu pun amat penting juga. Sekarang ini di sinilah saya rasa ada beberapa perkara yang kita perlu telitikan. Contohnya untuk meluluskan pelaburan di Sabah ini atau mana-mana negeri pun di bawah Industrial Coordination Act itu negeri hanya diberi kuasa 2,1 milion sahaja. Jadi itu amountnya amat rahmah lah. Kita mau bermaruah sikit, mungkin dekat 500 million. Nah, Ya. jadi dia memberi
sebab untuk kita memacu ekonomi negeri, untuk kita move forward, negeri harus empowered, harus mempunyai aspek desentralisasi bagi untuk Ya, kelulusan otonomi. pelaburan. So Hmm. kalau 25 million itu hanya amount untuk usahawan saja, SME biasa aja pun. Betul. Bagaimana? Sebab kebanyakan pelaburan yang besar ini kilang-kilangnya berada di negeri, bukan di wilayah persekutuan, Hmm. ya. Dia berada di negeri. Dan negeri ini harus diberi kuasa lebih Dibangunkan. untuk membuat keputusan dan dipermudahkan. Jadi saya rasa ini pertama yang paling penting. 2,0 million itu mungkin dapat dinaikkan lah. Harap-harap mungkin Perdana Menteri kita akan ingat apa ni, akan fikir semula dan memberi ruang untuk kerajaan Okey. negeri. Dr. Fidausi, banyak lagi kita akan bincangkan menarik itu berkaitan dengan tenaga kerja, memberikan insentif kepada IKS ataupun industri kecil dan juga sederhana, kerana infusion ekonomi itu memang akan menjadi satu kata pun multiplier effect kepada negeri Sabah. Tetapi saya nak merujuk kepada Dr. Jain. Dr. Jain, dalam kita membangunkan ekonomi Sabah, kerana Sabah betul negeri yang besar, demografinya, geografinya dan juga latar belakang etnik daerah juga begitu berbeza antara satu daerah dan satu daerah. Kalau ikut indeks kemiskinan di negara kita yang dikatakan oleh DOSEM itu, kalau di Tongot itu, belum lagi kita melihat di Beluran, belum lagi kita lihat di Kinabatangan, di Tuaran, di Kota Merudu dan juga di Ranau dan Lahadatu. Kalau pengalaman saya lah, banyak kali juga ke Sabah. Apabila saya ke tak jauh pun di Ranau ataupun di kawasan Tamparuli, di Kiuli dan sebagainya, apabila jumpa rakan-rakan yang mengusahakan tamu ataupun keluaran-keluaran kampung mereka, ya, betik ke tanaman buah-buahan kampung dan sebagainya, kita tahu mereka memang memerlukan satu inisiatif yang luar biasa lah, kerana mereka biasa dengan perkara-perkara yang kecil saja, apa yang ada di keliling kampung mereka, apa yang ada di keliling rumah mereka. Jadi itu dari aspek kelestarian, tetapi tidak orang kata pun tidak boleh kita menganggap itu cukup. Sedangkan kos hidup makin tinggi, bagaimana kita melihat bagaimana masa depan anak-anak mereka untuk ke sekolah dan sebagainya. Dari aspek SDG, bagaimana saya rasa ini model yang paling baik yang boleh kita implementkan, Dr. Jain. Sabah boleh memacu pertumbuhan ekonomi tanpa meminggirkan isu-isu kemampanan, kelestarian. Jika tidak, kita akan samalah macam negeri Selangor ataupun negeri Johor dan sebagainya. Mungkin maju, tapi aspek-aspek kelestarian itu perlu dijadikan sebagai satu panduan utama, Dr. Jain, untuk negeri Sabah. Apa yang dikatakan oleh Dr. Izan dan juga Dr. Fidausi tadi boleh dijadikan satu model yang lengkap. Pandangan Dr. Jain Yassin. Ya, terima kasih Tuan Haji atas soalannya tersebut dan juga jemputan. Sebenarnya saya ingin sebelum bermula saya ingin bersetuju dengan pendapat dan juga hujah yang diberikan oleh Dr. Izan dan juga Dr. Fidausi. Betul, kita perlu mengakui bahawa pemboleh daya ekonomi di Sabah itu, ya, yang kita fokus kepada tiga serangkai tersebut, itu betul berlaku, ya. Dan sebagainya. Tapi kalau kita akan rujuk pembangunan tersebut daripada mungkin lensa yang sedikit berbeza, ya. Daripada terlalu fokus kepada data-data ekonomi saja, mungkin sepatutnya juga kita perlu melihat kepada beberapa jenis lensa supaya kemiskinan pembangunan dan juga pembangunan ekonomi ini kita dapat perhalusi dengan lebih jelas. Saya bersetuju dengan pandangan Tuan Haji tadi. SDG ini adalah ataupun salah satu metod ataupun kaedah yang mungkin lebih komprehensif untuk melihat pembangunan sebenarnya, ya. So kalau kita lihat apa itu SDG, so aplikasi ataupun paksi SDG ini boleh dilakukan ataupun dilaksanakan melalui pendekatan berasaskan ekonomi inklusif. Apa itu ekonomi inklusif? Maksudnya untuk melihat keadilan ekonomi itu. Mungkin saya akan jelaskan dengan lebih jelas selepas ini. Dan seterusnya untuk menggalakkan pertumbuhan hijau. So, apakah pertumbuhan hijau? Adakah dengan menanam lebih banyak pokok dan juga hutan? Adakah itu merujuk kepada hijau?
Jawapannya ya ataupun dan tidak ya. Saya akan jelaskan sebentar lagi. Dan juga keadilan sosial dan juga takbir urus yang berkesan. Jadi kalau kita lihat apa aspek yang diterangkan oleh Dr. Fidausi dan juga Dr. Hizan sebentar tadi, sebenarnya ia boleh dirangkumkan dengan 17 goal SDG tersebut, iaitu bukan saja merujuk kepada ekonomi, tapi keadilan sosial, alam sekitar dan juga takbir urus yang diseragam kepada 17 gol, dan sebenarnya ada Ya, lebih 248 indikator, ada banyaklah indikator. So ya, kenapa ya, indikator-indikator ini penting dalam pembangunan dan fokus kepada polisi dasar dan inisiatif? Sebab indikator-indikator dan juga pemboleh ubah ini sebenarnya dijadikan satu garis panduan yang lebih jelas dan lebih membumi lah, ya. ya, Lebih jelas dan lebih membumi agar semua inisiatif yang dijalankan di peringkat nasional, di peringkat negeri hingga ke peringkat akar umbi akan mudah untuk dinilai sebenarnya. Itu satulah. Jadi kalau kita lihat dari segi, ya, sebab Malaysia ini pun salah satu negara yang sangat aktif ya untuk melokalisasikan ataupun menyetempatkan SDG di peringkat seluruh peringkat, daripada peringkat nasionalnya, di peringkat akar umbinya dan sebagainya ya. So kalau kita lihat dari segi progres, sebenarnya Malaysia ini compare dengan negara-negara besar dan beberapa negara-negara jiran, dari segi pencapaian SDG itu sebenarnya kita lebih baik ya. So dijangkakan menjelang 2030 mungkin lebih daripada 50% ataupun 49% secara nasional ya, melebihi purata global iaitu 18 ke 20%. Namun kalau kita zoom in kepada Sabah, so ya, secara anggaran ya, berdasarkan data yang kita ada dan juga ditambah dengan kerja-kerja lapangan yang kami buat untuk komplement atau untuk menambah input tersebut, kemungkinan besar jika trend itu sama dan growth rate ataupun kadar pertumbuhan itu sama, kemungkinan besar Sabah akan kurang sedikit dari sudut pencapaian, iaitu mungkin kurang 5 to 10%. Kenapa? So jawapan dia adalah berdasarkan data-data yang kita ada dan merujuk kepada kerja-kerja lapangan untuk melihat sama ada data itu adalah real story that telling the ground ya. Satu mungkin daripada sudut kemiskinan itu pun sudah jelas ya. Secara kita buat perbandingan Sabah dua digit ya, 19.7% ya, yang 2023 dan 2024, tapi nasional 6.2 ya, daripada sudut goal yang pertama itu. Tapi ada satu lagi saya ingin bawa sebenarnya, bukan ekonomi saja yang menjadi pemangkin kepada ekonomi, tapi daripada sudut generasi itu. Ya, di mana pada masa akan datang generasi yang baru inilah yang sebenarnya adalah pemangkin ekonomi pada masa akan datang. Tapi kita lihat kes bantut di Sabah itu ya, sebenarnya adalah yang tertinggi sekali. Ya, tinggi, kalau betul. kita compare dengan the national rate, kita 25.3, national rate adalah 21.2. Dan kalau kita compare dengan negeri-negeri lain pula jauh ya. Jadi itu menunjukkan bahwa generasi kita adakah dapat segi capacity mereka pada masa akan datang itu mempunyai kapasiti yang cukup baik daripada sudut kualiti kesediaan untuk memacu ekonomi pada masa akan datang. So itulah yang kita lihat. Yang kedua daripada sudut environment ataupun kadar kitar semula sisa pepejal. So ini menunjukkan um, teknologi yang kita ada dan juga kesediaan kita dalam mengurus alam sekitar pun sebenarnya kita ketinggalan jauh. Secara keseluruhan Sabah sebenarnya kurang daripada 1% ya, daripada sudut aplikasi berbanding dengan national rate 2 digit 19% ya, dan Hmm. ada negeri-negeri yang contohnya Selangor sehingga 30-40% rate of application. So itu yang pertama. Dan juga daripada sudut air bersih pun kita ketinggalan daripada sudut itu. Dan ada juga yang positif lah ya, contohnya daripada sudut sumber ya, keluasan hutan di Sabah sebenarnya daripada dulu hingga sekarang kita melebihi peringkat nasional dan juga negeri. So apa message yang Ya, disampaikan daripada aplikasi-aplikasi ini ya, Tuan Haji? Sebenarnya kalau kita lihat message,
sebenarnya. So kita tidak boleh melihat kepada ekonomi ataupun data dosem semata-mata untuk memastikan inisiatif itu lebih membumi, tapi kita perlu lihat juga berkenaan dengan keperluan untuk meningkatkan kapasiti Capacity. sosial kita. Yang pertama yang mungkin kita cuba bandingkan di Sabah dengan ini data yang kami dapat di lapangan, kapasiti ataupun kemampuan komuniti terutamanya di luar bandar dan di pendalaman contohnya untuk adanya social security itu sangat Hmm, rendah betul. dan hampir kosong ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ataupun kawasan bandar. Jadi um, ini menunjukkan bahawa kerapuhan ekonomi di Sabah itu lebih tinggi berbanding kerapuhan ekonomi di negeri lain. Jadi jika berlaku krisis ekonomi, Sabah akan mendapat kesan yang lebih cepat Parah. dan Ya. lebih teruk di kawasan bandar. Hmm. Disebabkan oleh, sekarang kita cerita berkenaan dengan peluang ekonomi di Sabah sebenarnya tidak sama dengan negeri Selangor dan sebagainya. Sebab kita punya sistem adalah centralized di mana pembangunan akan bermula dari bandar dahulu dan seterusnya ke luar bandar dan ke 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 kawasan pendalaman. So tapi kesan limpahan itu ada. Kita yakin kesan limpahan itu daripada Betul. kenaikan ekonomi itu ada, cuma agak lambat. Jadi Hmm, begini, so contohnya semua negeri ini kalau kita bandingkan, semua ini berlari lah ya, Sabah semua berlari daripada memacu ekonomi. Kita percaya ekonomi Sabah ini dia in term of economic growth memang dia positif, ada masa dia turun itu biasalah ya, tapi meningkat. Cuma perbezaan kenapa Sabah masih lagi dilabelkan negara termiskin, negeri termiskin, wilayah termiskin lah sekarang ya, adalah disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi kita ada, tapi lebih lembab, lebih rendah berbanding negeri lain. Jadi bila hmm, sama-sama kita berlari ya, tapi kita berlari 20 kilometer sejam, yang lain berlari 30 kilometer sejam. Jadi apabila negara kita maju ataupun membangun bersama-sama, so kita tetap di belakang sebab jiran-jiran pun berlari dengan lebih pantas. hmm, hmm. Jadi isu kemiskinan ini tidak akan habis disebabkan pengiraan kemiskinan itu sentiasa berubah-ubah mengikut pendapatan, betul ya? Betul. Jadi kalaulah pendapatan itu dinaikkan pada masa akan datang, Sabah tetap menjadi lebih miskin disebabkan isu tersebut. Kita berlari lebih lambat berbanding yang lain. Itu Okey. disebabkan kesan limpahan itu agak lambat lah. Jadi kalau kita kita merujuk kepada SDG itu sendiri, kita perlu lihat kepada pelbagai aspek lah. Ya, Hmm, bukan saja kepada ekonomi betul. semata-mata, Dr. tapi Jain. ada faktor-faktor lain. Round pusingan kedua. Bagi Farzin ya, dalam ataupun usahawan sosial di lapangan, apa yang mereka mahu sebenarnya? Sebagai contoh Farzin ya, saya pergi ke kawasan Kimanis di pantai sekitar pantai Kimanis. Di situ ada ekotourism ataupun pelancongan eko. Situ ada nelayan kampung. Nelayan kampung ini mereka juga menangkap ikan, ada tangkap udang-udang yang segar itu dan dijadikan belacan dan sebagainya. Bila ada ke lapangan mereka bawa pelancong. Begitu ramai pelancong dari China, dari Korea, Jepun datang ke kawasan itu untuk melihat proboscis monkey. Sepanjang sungai Kimanis itu ada pokok-pokok yang ada burung hijrah datang ke situ dan begitu banyak sekali. Memang cantiklah. Tetapi dia seolah-olah ia begitu impaknya tidak besar untuk menambah pendapatan kepada rakyat. Tetapi dari sudut aspek ekonomi sosial, saya rasa ia membantu ya untuk terutamanya di kalangan anak muda menggunakan internet, menggunakan media sosial dan sebagainya. Tetapi Farzin di lapangan, apa yang mereka mahukan sebenarnya? Terima kasih atas perkongsian tadi. Sebelum saya teruskan poin-poin saya mau jelaskan apa itu SOSIA. SOSIA adalah sebuah NGO yang membantu usahawan sosial mewakili pelbagai industri, komuniti dan lokasi seluruh Sabah. So, daripada SOSIA ini, kita membimbing dan menghubungkan usahawan sosial kepada stakeholder, industri player, pakar industri dan rangkaian agensi dan NGO.
Berbalik kepada soalan tadi. Sabah memang kaya dengan sumber tapi masih berdepan dengan cabaran kemiskinan dan peluang pekerjaan yang terhad. Perspektif saya melihat cabaran ini dari segi komuniti luar bandar. Saya sering menyampaikan mesej dalam program-program komuniti luar bandar bahawa kemiskinan bukan untuk diwarisi. Saya setuju dengan perkongsian Dr. Jain sebentar tadi, bukan hanya ekonomi yang mahu ditekankan untuk pembangunan capacity community, seperti juga perkongsian Dr. Firdausi juga. Pelaburan ini banyak jenis, salah satunya meningkatkan nilai tambah rangkaian ekosistem kita. Berdasarkan pengalaman kami bekerja dengan ramai komuniti, luar bandar terutamanya, keluarga merupakan sumber utama sebagai pemboleh ubah, terutama golongan ibu-ibu, kerana kami melihat ibu-ibu ini memainkan peranan penting dalam memutuskan kitaran kemiskinan kerana Betul. mereka memegang kunci break the poverty cycle kerana anak-anak lebih rapat dengan ibu dan mereka sering mencontohi ibu. So cabaran untuk membuat perubahan sosioekonomi di luar bandar ini, walaupun tempat itu ada banyak potensial pelancongan dan sebagainya, tetapi sistem sokongan wanita, women support system ini sangat penting kerana ramai pasangan mereka tidak selesa ataupun tergugat apabila isteri mula menjana pendapatan atau berdikari secara ekonomi. Selain itu, komuniti luar bandar mereka Ha. sangat mengalami masalah kekangan masa dan peluang itu terhad. Walaupun Hmm. terdapat peluang, tetapi dorang tidak ada dapat akses disebabkan kekangan asas infrastruktur itu sendiri. So, penyesalannya adalah daripada pembangunan kemahiran. So, kita akan tekankan kepada kemahiran kerana kemahiran ini adalah modal kendiri yang bukan saja boleh membantu mereka menjana pendapatan, tetapi juga mengasah kreativiti supaya orang boleh terus menyelesaikan masalah di sekitar kawasan mereka. Menarik. Kalau dalam hal itu, Fazlin melihat adakah kewajarannya dalam aspek kita ingin melihat kerajaan yang akan dibentuk selepas 29 hari bulan ini, kerana tak kiralah siapa akan menjadi kerajaan, tetapi akhirnya mereka cakna, mereka peka, mereka prihatin, empati kepada kendak-kendak usahawan sosial di lapangan, kerana mereka tidak perlu berhijrah ke Kota Kinabalu. Kalau mereka duduk di Kota Belud dengan pelancongan ekonya, dengan alam semula jadinya, dengan padi yang menarik dan sebagainya, saya rasa kalau perlu ada cara yang betul, tuaian padi di Kota Belud itu boleh tinggi seperti di Sekincan ataupun di Seberang Perak, mengapa tidak? Begitu juga dari sudut pelancongan ekonya di Pelumpong Melangkap misalnya, di latar belakang Gunung Kinabalu yang cantik itu. Kalau akses jalan raya yang baik dan dalam perjalanan ke Kota Belud itu ada ruang-ruang untuk mereka duduk di homestay yang bagus, sistem internet yang capaiannya hebat, saya rasa rakan-rakan dari Korea, Jepun, China untuk bermalam 2 malam itu tak ada masalah. Kerana mereka dapat experience duduk di kawasan Kota Belud yang cantik, yang ada kata pun aktiviti yang hebat dan dapat connection yang begitu tinggi dari aspek capaian akses internetnya. Adakah itu yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan anak-anak muda yang talentnya, bakatnya tinggi ini boleh berada di kampung itu, tidak perlu berhijrah, supaya kita dapat merapatkan jurang ekonomi itu, Fazlin? Ya, seperti yang kami memang biasa bawa di dalam komuniti, jika tidak ada peluang pekerjaan, kita cipta. So, ini adalah peranan penting usahawan sosial, kita mewujudkan peluang pekerjaan itu sendiri tanpa belia ataupun golongan muda ini keluar daripada kampung dan pergi ke bandar. Kerana di sekitar mereka boleh gunakan sumber-sumber yang sedia ada untuk membangunkan komuniti. Tetapi kita suka untuk jelaskan, mereka ini, generasi-generasi ini perlu mempunyai latihan dan capacity building yang fokus kepada input, output, dan outcome. So dengan ini mereka dapat melihat dalam jangka masa panjang apa yang mereka boleh perolehi dan apa perubahan yang mereka boleh bawa ke dalam komuniti, terutama di kawasan kampung mereka sendiri. Menarik. Okey, Dr. Izan, saya kembali kepada faktor kemiskinan dan bagaimana kita perlu ada lakukan intervensi, ya. Kerana intervensi ini kalau kita fokus mengikut lokaliti, kalau di Tuaran caranya berbeza, kalau di Kota Marudu caranya berbeza, kalau di Lahad Datu caranya demikian. Saya rasa ada intervensi-intervensi yang begitu lokal yang perlu
ada kena kreativiti sedikit lah, terutamanya di pihak kerajaan negeri, persekutuan dan agensi-agensi kerajaan supaya jurang kemiskinan ini dan juga memiliki akses perkara asas air, elektrik dan jalan raya itu dapat dilakukan dengan baik sekali. Dr. Izan. Ya, saya setuju. Kerajaan perlu melakukan sesuatu yang kreatif dan pantas untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Masalah tiga serangkai ini perlu diselesaikan segera. Tidak kompromi dalam soal isu ini. Cuma saya ingin menekankan kerajaan juga seharusnya menumpukan kepada dua perkara sebenarnya, iaitu kos bahan mentah yang mahal di Sabah ini, Kota Kinabalu dan kawasan pedalaman, dan juga jurang digital di antara kawasan dan kawasan bandar dan kawasan pedalaman. Saya mulakan dengan kos bahan mentah dulu. Ekonomi di Sabah ini kan dia terlalu bergantung dengan pasaran luar, di mana kita terlalu banyak mengimport barang-barang asas seperti makanan, bahan-bahan binaan seperti besi, keluli, seterusnya baja dan seterusnya. Oleh kerana itu, barang-barang di Sabah ini mahal disebabkan oleh kos mengimport itu, dan seterusnya menyebabkan Sabah berada di dalam kedudukan yang tidak menarik di mata pelabur. Kerana itu saya mencadangkan kerajaan perlu mengambil langkah drastik dengan menyetarakan harga-harga barang asas ini dan keperluan harga-harga barang asas dan keperluan sama dengan harga di Semenanjung dan juga di Sabah. Seperti contohnya harga roti gardenia di Alostar mesti sama dengan harga dengan di Kota Kinabalu, Tongot, Kinabatangan, Kota Belut dan sebagainya. So ini yang kami di dalam lapangan bersetuju, the price equalization ataupun penyetaraan harga. Ini penting agar ia meletakkan Sabah di kedudukan yang sepatutnya dan menarik di mata pelabur. In the long term, sekiranya industri-industri yang kita bantu ini berjaya, Sabah sudah tidak perlu lagi mengimport bahan-bahan asas kerana mampu menghasilkan sendiri barang-barang ini dan seterusnya, mengurangkan kos kepada perniagaan itu. Dan yang kedua adalah jurang digital. Sambungan internet dan juga 5G I think sangat penting di dalam pembangunan negeri Sabah. Terutama kita yang sekarang ini hidup di dalam zaman digital. Inisiatif Kerajaan Persekutuan di dalam program Jendela itu perlu diteruskan dan diperluaskan sebenarnya ke kawasan pedalaman. Memang benar kos yang melibatkan itu sangat tinggi, tapi di pihak kerajaan mereka seharusnya melihat ini sebagai satu pelaburan untuk mengangkat dan memacu ekonomi luar bandar dan seterusnya mengurangkan kadar kemiskinan penduduk luar bandar itu. Ya, Dr. Izan, kalau boleh komen sedikitlah. Kalau saya duduk di Tawau atau di Sandakan itu, di pelabuhan Tawau ataupun pelabuhan Sandakan, saya melihat kapal-kapal yang berlabuh ataupun nelayan yang datang keluar masuk. Kita banyak mengimport ya. Saya melihat kalau Tawau itu lautnya bersih, ada industri-industri aquaculture. Saya rasa Dr. Fidausi aware tentang itu, yang bernilai tinggi ya. Ikan-ikan itu bukan main-main, diekspor terus ke China, ke Hong Kong, ke Taiwan, malah ke Jepun. Tetapi untuk barangan harian yang dimakan oleh rakyat di pantai timur Sabah, hampir semuanya diimport dari Indonesia, dari sebelah. Ayam pun diimport. Kadang-kadang saya pun pelik, kenapa tak ada cukup peternak ayam yang besar di negeri Sabah yang boleh supply demand yang begitu tinggi, terutamanya untuk protein yang paling murah rakyat negeri Sabah, malah Malaysia. Pandangan Dr. Izat? Pada pandangan saya, masalah tiga serangkai ini sebenarnya ada impact dah, walaupun mungkin kita tidak kelihatan. Sebagai contoh, bila kita bercerita soal penanaman padi, kawasan di Sabah ini, di kawasan pantai timur dan especially kawasan Kota Belut, Kota Marudu itu ada satu tempat yang terbaik. Tanah dia sangat fertile untuk kita tanam pertanian, kita bangunkan industri pertanian di sana. Cumanya untuk air, untuk sampai ke kawasan pertanian itu sangat limited. Jangan cakap kawasan pertanian, even ke
air untuk sampai ke rumah sendiri pun kita akan ada masalah. Dan yang keduanya, kita macam yang Dr. Fidausi cakap, kita ada masalah rantaian tu sebenarnya. Sebagai contoh, untuk kita mengusahakan tanaman jagung, tanaman koko, untuk kita bersihkan satu kawasan penanaman tu ya, ia memerlukan mesin yang berteknologi tinggi dan juga berhadapan dengan kartel-kartel di bawah ini. Bila saya sebut kartel-kartel di bawah ini, sebahagian mereka yang berada di dalam industri pertanian menekan orang-orang kampung untuk berusaha dengan lebih jauh. Contohnya untuk mendapat baja, mereka tidak mendapat akses yang adil untuk mendapatkan baja pertanian itu. Dan mereka terpaksa melalui dengan kartel-kartel ini, tetapi setahu saya pada tahun lalu kerajaan sudah pun menangkap dan cuba membersihkan kartel-kartel ini, terutamanya daripada pihak nafas itu. Menarik. Dr. Fidausi, ini semua faktor-faktor yang akan membawa pemikir-pemikir, pembuat polisi termasuk Dr. Fidausi dan juga rakan-rakan untuk memikirkan cara di luar kotak, out of the box, kerana Sabah ini tidak boleh berlari 20 meter berbanding 30 meter, 40 kilometer sejam oleh rakan-rakan negeri lain. Kerana jaraknya sudah pun memang jauh, tetapi kalau kita masih berlari dengan kelajuan tersebut, jurang itu akan terus memanjang ataupun jauh. Jadi bagaimana kita ingin catch up, terutamanya dari aspek modal insan. Dr. Fidausi dekat dengan isu ini. Isu modal insan, kita tak mahulah Sabah mengeksport tenaga kerja ke Semenanjung. Saya rasa itu perlu dihentikan, ke Pulau Pinang, ke Johor Bahru, ke Lembah Kelang. Kadang kalau ada kerja yang berkualiti, gaji bermaruah di Sabah, saya rasa anak-anak keluaran UiTM, keluaran politeknik, keluaran kolej-kolej yang besar di Sabah termasuk UMS, mereka akan berada di Sabah kerana mereka tahu kos hidup boleh kata pun affordable, tetapi mereka dapat kerja tidak mismatch yang diperlukan untuk memajukan negeri anak bangsa tersebut. Pandangan Dr. Fidausi. Ya, saya setuju. Saya suka analogi yang berlari itu 30 kilometer. Tapi treknya pun kena difikirkan juga ya. Setiap negeri itu berbeza trek dia. Nah, Sintetik tu, betul lah. sintetik track tu kena dibuat. Ya. Right. Jadi bila kita lihat ni betul, bila kita lihat sekarang ini as we speak lah, apa ini suku ketiga memang unemployment rate memang kita nampak telah turun kepada 5,2%. Satu perkembangan yang baik, tapi anything above 5 we have to work hard lah. Maksudnya kita ingin kurangkan. Masih lagi tinggi dibandingkan dengan national average. Jadi betul. Bila kita lihat tentang employment ataupun peluang pekerjaan ini adalah aspek yang selalu apabila kita dalam mana-mana perbincangan pelaburan, perbincangan mana-mana dengan libat urus pun, terutamanya untuk memperkenalkan pelaburan yang baru. Pertama kita akan tanya berapakah peluang pekerjaan yang akan diberikan kepada rakyat Sabah. Nah, ini adalah aspek yang amat penting sebab kita tidak mau nanti jumlah berbilion tapi tidak ada peluang pekerjaan yang cukup besar. Jadi ini adalah satu di mana kita akan lihat dan teliti selalu memastikan bahawa peluang pekerjaan itu memang sentiasa ada di negeri Sabah ini. Memang kita tidak dapat nafikan bahawa peluang pekerjaan di luar Sabah itu lebih banyak. Kalau kita tengok data pun lebih daripada 200 lebih ribu anak-anak Sabah yang berada di luar Sabah itu yang sedang bekerja. Sudah tentu macam saya katakan tadi, ini memerlukan perubahan struktur ekonomi yang betul-betul kita kena teliti dan juga kena ubah kalau boleh secepat mungkin dan dengan dasar dan juga aspek-aspek ekosistem untuk memastikan pelaburan kita sentiasa berkembang. Sekarang ni bila kita lihat ada perkembangan pelaburan, kita nampak ada penurunan dari segi unemployment rate itu. Jadi pelaburan pun, apakah jenis pelaburan yang kita ingin jenis pekerjaan itu pun penting juga. Dia adakah dia separa mahir atau separa mahir ke atas. Kalau dia memberi peluang pekerjaan yang low skill,
itu tidak menjamin satu gaji yang bermaruah lah, walaupun kita ada 1.700 itu gaji minima, tapi bagi saya itu tidak cukup ya untuk Betul. sebab gaji ini memang sensitif lah mana-mana pun, bukan Ya. negeri Sabah seluruh mana-mana pun di Malaysia pun bila kita tentang gaji memang isu sensitif. Jadi tapi apapun penting sebab inilah yang sebenarnya akan orang bilang untuk mengelakkan portable human capital. Kita tidak mau brain drain lah. Ya, benar. Yang baiknya dia keluar ke negeri lain ataupun ke negara lain. So kita kena retain talent. Ini yang paling penting. Jadi untuk memastikan ini berlaku, itulah di mana peluang pekerjaan ini datang daripada pelaburan yang sedia, pelaburan yang kerajaan negeri bawa, dan itulah kita memastikan bahwa pelaburan yang datang itu adalah pelaburan yang memberi peluang pekerjaan separa mahir dan ke atas. Ini yang kita ingin pastikan ianya berlaku. Jadi pada masa yang sama juga ya, Tuan Haji Ya. melihat pada Sabah Human Development Index itu, data yang dikeluarkan. Kalau kita lihat kebanyakan pelajar TVET di negeri Sabah ini banyak majikan memberi pandangan ataupun survei mereka bahwa uh, graduan di Sabah ini 72% adequately skilled. Maksudnya mempunyai kemahiran yang baik Asas. untuk Baik ya. menjadi asas dan baik untuk menjadi seorang tenaga pekerja yang uh, Mahir. mahir untuk kita pakai untuk guna tenaga di negeri Sabah ini ya. Jadi apa yang kita perlukan sekarang ini adalah TVET. Saya rasa TVET yang cepat, TVET yang memberi peluang pekerjaan dan juga terutamanya orang-orang yang daripada pendalaman. Right? Hmm. Saya bagi contoh sekali lagi, contohnya OGCE ini ya, di mana Oil and Gas Service Sector ini dengan tubuhnya ECOS, iaitu Energy Commissions of Sabah, mereka telah menandatangani dengan TVET, iaitu Institut Kemahiran MARA, untuk memastikan bahwa memastikan orang-orang Sabah itu mendapat peluang pekerjaan dalam sektor tenaga, dalam sektor oil and gas. So ini adalah satu titik tolak di mana TVET itu memainkan peranan yang penting untuk membantu rakyat Sabah untuk mendapat pekerjaan. Jadi dengan TVET ini pula kita kena teliti pula jenis TVET apa. Adakah TVET untuk mekanik, adakah TVET untuk oil and gas. Jadi kita struktur profil ekonomi kita itu amat penting. Sekarang ini di mana banyak kepada IT, kepada mechanical ataupun oil and gas. Jadi TVET itu yang diluluskan dalam bajet itu berapa? Dekat 7 lebih bilion, yang lebih tinggi daripada bajet pembangunan negeri Hmm. Sabah. Saya Okey. rasa 1/3 bajet itu harus pergi ke negeri Sabah untuk membangunkan TVET untuk rakyat Sabah. Sebab TVET ini berbanding Betul. dengan universiti itu kelulusannya mempunyai akses yang berbeza. Jadi Betul. peluang-peluang untuk pelajar di PITAS, di pensiangan, ya ini diberi peluang kepada mereka untuk melanjutkan pengajian dalam TVET, dan ini memberi peluang tinggi kepada mereka. Saya tak sempat untuk menutup dengan saudara Fazin, tapi insya-Allah jika ada peluang kita akan berinteraksi lagi dengan Sosial. Terima kasih Fazin. Jadi itu saja dialog Poket Rakyat, kita berbicara berkaitan dengan hak upaya ekonomi rakyat negeri Sabah, dan kita akan memperhalusi seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Jain, Dr. Izan dan juga Dr. Fidausi, termasuk Fazin sebentar tadi. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.